Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid kelas 6 beta. Okey, ini adalah buku teks tahun 6 ya. Ini buku teks tahun 6. Okey, buat sementara ini kamu boleh gunakan buku teks digital. Kamu boleh download daripada Google Classroom ataupun daripada web. Kamu perlu type sahaja di butang search tu buku teks digital sains tahun 6. So, buat sementara ini kamu akan belajar menggunakan buku teks cikgu lah. Okey kita share. Okey. Tajuk untuk hari ini. Okey, untuk tajuk kita terus pergi ke tajuk yang kedua dahulu, iaitu peraturan bilik sains. Okey. Peraturan bilik sains ni kamu dah belajar sejak kamu tahun 4 lagi. Okey, tahun 4 kamu belajar, tahun 5 pun kamu belajar dan tahun 6 pun kamu belajar lagi. Okey. Kenapa pentingnya, kenapa perlunya kamu belajar peraturan bilik sains ini? Okey. Kamu perhatikan ya. Dua situasi di bawah ini, situasi A dan juga situasi B. Okey. Apa perbezaan di antara situasi A dan juga situasi B? Okay, kalau kamu lihat situasi A, semasa guru sedang bercakap, guru kata tunggu arahan saya sebelum kamu mulakan penyiasatan. Tapi apa yang berlaku ialah murid-murid ini telah pun memulakan penyiasatan tanpa menunggu arahan daripada guru. Jadi apa yang berlaku? Tengok. Ada yang tolak menolak, berebut nak menggunakan peralatan dan ada ada alatan yang terjatuh dan pecah. Okey, ni kita katakan apa? Tidak mengikut arahan guru. Okey, manakala situasi B pula, kamu dapat perhatikan murid-murid ini duduk diam dengan peralatan ada atas meja. Mereka mendengar arahan daripada guru. Okey. Apa peraturan bilik sains yang tidak dipatuhi dalam situasi ini? Okey, apa dia tadi? Apa peraturan bilik sains yang tidak dipatuhi dalam situasi ini? Okey, jawapan dia ialah mematuhi arahan guru sebelum memulakan penyiasatan. Okey. Mengapa kita perlu mematuhi peraturan bilik sains? Ini yang kamu nak kena belajar masa tahun 6 ini. Mengapa kamu perlu mematuhi peraturan bilik sains? Itu soalan dia. Okey, sekarang kita tengok beberapa situasi di dalam bilik sains. Okey. Situasi yang pertama. Okey, Atan, cikgu belum benarkan kita masuk. Apa yang berlaku? Kawan kamu ni dia masuk ke dalam bilik sains tanpa kebenaran daripada guru. Okey, sepatutnya peraturannya ialah masuk ke dalam bilik sains dengan kebenaran guru. Okey, gambar yang kedua, peraturan bilik sains yang perlu dipatuhi ialah apabila kamu berada di dalam bilik sains, pastikan kamu buka tingkap untuk pengaliran udara yang lebih baik. Kemudian barulah kamu switch on switch on kipas. Okey. Yang ketiga. Okey. Yang keempat, kamu tengok ni. Arahan daripada guru kata ambil radas dan bahan untuk penyiasatan kita di belakang. Tapi apa yang berlaku? Semasa cikgu sedang mengajar, dia usik-mengusik. Apa dia buat? Dia pergi tepuknya kawan ni. Dah lama-lama nanti dia akan jadi apa? Dia jadi gaduh. Cikgu sedang mengajar. Murid-murid ni di belakang ni bergaduh.
Okey. Tengok gambar ni pula. Apa dia buat? Dia buang sampah ke dalam sinki. Dia kata cikgu tak nampak pun dia buang sampah dalam sinki. Betul. Tapi peraturannya ialah apa? Buang sampah bentuk pepejal ke dalam tong sampah dan buang sampah yang dalam bentuk cecair ke dalam sinki. Boleh tak nak buang sampah ke dalam sinki ni? Sampah macam kertas ke, daun ke, buang kat dalam sinki. Tak boleh. Sebab apa? Nanti sinki akan tersumbat. Okey, yang ini pula. Kawan kamu sedang bawa barang berbentuk kaca ya. Tapi ada yang tidak berhati-hati, tertolak hinggakan barang tadi jatuh dan pecah. Okey. Okey. Yang ini pula. Ini guru sedang bagi arahan nak buat eksperimen untuk mengkaji takat didih air. Tapi apa yang berlaku? Ada yang tak sabar. Dia terus mulakan eksperimen tanpa menunggu arahan daripada guru. Dan dia menggunakan mancis untuk menyalakan penundur bansen. Sepatutnya kalau kamu nak menyalakan penundur bansen, kamu mestilah menggunakan cara yang betul ya. Cara yang betul. Kamu menggunakan apa? Pemetik api. Ni nampak ni, cikgu tanya, kenapa kamu mula dulu? Dia dah terkejut lah tadi kan, sebab dia guna mancis. Lepas tu cikgu tegur, apa dia buat? Rupa-rupanya dia buang mancis tadi terus ke dalam tong sampah. Betul atau salah tindakan dia tadi tu? Salah ya. Mancis yang digunakan tadi, walaupun dah tak ada api, tetapi masih ada bara ya. Jadi, kalau kamu buang terus ke dalam tong sampah, apa yang berlaku? Kalau dalam tong sampah ni ada kertas, habis kertas akan terbakar. Sebab mancis tadi masih lagi ada bara. So, apa perlu kamu buat? Mancis ini kamu perlu lalukan dahulu di bawah air. So, dia punya bara tadi tu akan terpadam. Kemudian barulah kamu buangkan ke dalam tong sampah. Ni tengok apa yang berlaku ni. Tong sampah terbakar. Nasib baiklah ada orang lagi dalam bilik sains ni. Jadi apa ni yang mereka dapati? Mereka terbau asap. Cuba kamu bayangkan kalau tak ada siapa dah di dalam bilik sains ini. Mula-mula tong sampah terbakar, lama-lama bilik sains terbakar. Kalau bilik sains tu sebelah dia ada kelas, macam kat sekolah kita, sebelah tu ada kelas, sebelah kiri kelas, sebelah kanan pun kelas, lepas tu ada bilik guru lagi. Habis terbakar satu sekolah kita hanya kerana kecuaian tidak mematuhi peraturan bilik sains. Okey. Nampak? Bila dah terbakar tu kena guna apa? Ni apa yang dia baling, dia buang ni kat dalam ni. Air ke? Air ke ni? Kan ya, ini adalah apa? Pasir. Pasir. Kita tak boleh bubuh air ya. Kita tak tahu apa benda yang ada di dalam itu. Okey, jadi kita menggunakan pasir. Okey. Tu cikgu tegur. Inilah akibatnya jika kita tidak mengikuti peraturan bilik sains. Okey. Okey, sekarang kita tengok balik lagi sekali. Okey, peraturan bilik sains. Okey, yang pertama, masuk ke dalam bilik sains dengan kebenaran guru. Okey.
buka cermin tingkap dan pasang kipas untuk pengaliran udara yang lebih baik. Seterusnya, jalankan aktiviti mengikut arahan guru. Untuk mengelakkan apa? Mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini, ya. Contohnya kemalangan ataupun kebakaran. Seterusnya, perkara yang perlu dipatuhi ialah menyalakan penunuh bansen dengan cara yang betul. Ni. Ikat rambut dengan rapi ketika mengendalikan eksperimen. Ini untuk murid-murid perempuan yang berambut panjang. Pastikan bila masuk dalam bilik sains, mesti ikat rambut dengan rapi. Tak boleh biarkan rambut yang panjang tu mengerbang-ngerbang. Nak berfashion-fashion di dalam bilik sains tidak sesuai, ya. Okey, kenapa? Kamu cuba bayangkan masa nak menyalakan penunuh bansen tadi tu, rambut yang panjang mengerbang-ngerbang tadi tu yang kamu terikat tu terkena pada api. Nak rambut terbakar? Tak nak, kan? Jadi pastikan sebelum masuk ke dalam bilik sains, ikat rambut dengan rapi. Okey, seterusnya, bahan buangan cecair hendaklah dibuang ke dalam sinki dengan air paip yang mengalir. Contohnya apa? Darah, ataupun kamu buat eksperimen asid dan alkali, kan? Air limau, sos cili, sos tomato, semua tu kena buang ke dalam sinki. Boleh tak buang terus ke dalam tong sampah? Tak boleh, ya. Bahan cecair buang ke dalam bahan cecair buang ke dalam sinki. Ni bahan buangan pepejal pula buang ke dalam bakul sampah. Contohnya kertas, batu, daun. Yang itu boleh buang dalam tong sampah, bakul sampah. Apa jadi kalau kamu buang bahan pepejal ke dalam sinki? Sinki akan tersumbat. Okey, next. Padamkan bahan yang terbakar atau berbara sebelum membuangnya ke dalam bakul sampah. Ni yang tadi ni. Ni yang ni. Ni. Mancis ni, walaupun api dah tak ada, tapi dia ada merah-merah lagi kat ujung dia tu, kan. Yang tu kita panggil bara, ya. Jadi kamu kena buat apa? Padamkan dulu dengan cara alirkan dia di bawah air, ya. Okey, basahkan dia dulu. Lepas tu baru kamu buang dia ke dalam bakul sampah. Okey. Peraturan yang seterusnya ialah melaporkan segera kepada guru jika berlaku kemalangan, kecederaan atau kerosakan. Jangan kamu buat diam sahaja. So, kalau apa-apa berlaku, kecemasan ke apa, segera laporkan kepada guru. Okey. Next, gunakan peti pertolongan cemas dengan bantuan guru. Yang ini. Katakanlah contoh, ya. Macam ni tadi. Jatuh. Okey. Peralatan kaca ni jatuh, mungkin tangan dia tercedera, ya. Jadi apa perlu kamu buat? Laporkan dulu kepada guru dan dengan bantuan guru baru boleh guna peti pertolongan cemas. Sebab ada kemungkinan murid-murid tak tahu ubat ni guna dia untuk apa, ubat ni guna dia untuk apa. Takut nanti tersalah guna ubat, kecederaan kawan kamu lebih teruk. Okey, jadi guna bantuan guru, ya. Okey, dan yang terakhir, peraturan bilik sains yang terakhir, sebelum kamu keluar daripada bilik sains, pastikan semua kerusi
disusun dengan kemas. Tutup tingkap balik, tutup balik lampu, tutup kipas, terusi susun balik, dah nampak teratur, kemas semua, barulah keluar daripada bilik sains. Okey, ni adalah peraturan bilik sains ya. Ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Sekarang kita tengok perkara yang dilarang. Ada 4 perkara dilarang di dalam bilik sains. Yang pertama ialah bergurau dan berlari di dalam bilik sains. Tu tak boleh. Main lari-lari, main gelak-gelak ketawa, gurau senda, tepuk sana, tepuk sini, tidak dibenarkan. Ya, dilarang dilakukan di dalam bilik sains. Okey, perkara kedua yang dilarang ialah makan dan minum di dalam bilik sains. Kita takut ya, di dalam bilik sains ada bahan-bahan kimia, ada bahan-bahan yang mungkin bertoksik. Jadi, kalau kamu makan di dalam bilik sains, ada kemungkinan kamu boleh dapat keracunan makanan. Okey. Perkara ketiga yang dilarang di dalam bilik sains ialah menyentuh, menghidu atau memasukkan sebarang bahan ke dalam mulut tanpa kebenaran guru. Jangan pandai-pandai kamu ya, nak pergi sentuh-sentuh benda, ambil kamu hidu, cium bau dia, oh wanginya, oh busuknya. Jangan pandai-pandai. Takut kalau benda tu racun, kamu dah terhidu, kamu pengsan pula dalam bilik sains, satu cerita pula. Okey. Ini selalunya bila buat eksperimen asid dan alkali. Bila kita buat asid dan alkali, macam masa kita buat tahun 5 hari tu, ada yang guna asam, ada yang guna tomato, ada yang guna gula, garam, macam-macam kan. Tapi ada juga yang kita guna shampoo, kita guna apa lagi? Deterjen. Kalau asam tadi, tomato tadi kamu rasa tak apalah. Tapi kalau dia tak tahu apa benda yang ada dekat dalam tu, tapi dia pergi rasa, rupa-rupanya sabun, deterjen. Bahaya kan? Sebab itu kamu dilarang ya memasukkan sebarang bahan ke dalam mulut tanpa kebenaran guru. Okey, yang terakhir ialah membawa keluar peralatan sains tanpa kebenaran guru. Jadi barang-barang sains, peralatan sains hanyalah di dalam bilik sains. Tapi sekiranya guru bagi kebenaran untuk bawa keluar, mungkin nak buat uji kaji di luar bilik sains, yang itu tak apa, kamu bawa keluar boleh. Okey. So, habislah topik kita untuk hari ini. Okay, peraturan bilik sains dan juga perkara yang dilarang. Okey. Jelas ya? Okey, jadi homework kamu, cikgu nyatakan di dalam grup Telegram sains kita ya. Okey. So, kita jumpa lagi minggu hadapan. Okey, bye.